الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه مستطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين على رسولنا الصلوات صلى الله وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil imani wal islam wa kafa bihi man ni'mah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in, amma ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dalam apa jua hal keadaan kita dibenarkan dan diizinkan Allah mengambung pengajian tauhid kita dalam kitab Durrus Tsamin, dan kita telah pun sampai pada muka surat 79. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi wa barakatihi. Dan demikian lagi wajib kita i'tiqadkan pula, artinya wajib kita terima dan kita percaya walaupun mata dan telinga kita ni tidak menyaksikan. Kerana sebahagian daripada penyaksian, pengakuan dalam masalah keimanan tu adalah benda-benda gaib. Apa dia tu? Yakni adanya qalam. Apa tu qalam? Iaitu jisim yang bangsa nurani, jisim yang dibuat daripada nur. Qalam tu kalau bahasa kita pen lah, pena. Qalam. Apa hikmah Tuhan buat qalam tu? Apa hikmah? Kalau apa sebab, tak boleh tanya apa hikmah. Sebab Tuhan tak berhajat pada pen. Tapi kenapa Allah ciptakan pen, qalam? Lepas tu Allah cipta Lauh Mahfuz. Kerana pen dan Lauh Mahfuz itu mengisyaratkan kehidupan yang kita lalui ini sebuah kisah, cerita hidup kita ni adalah sebuah kisah. Seperti mana kisah cerita tu dicatatkan dalam novel, dalam buku, maka kehidupan kita ni dicatatkan di Lauh Mahfuz. Perbezaannya, apa yang dicatat dalam Lauh Mahfuz itu adalah perkara yang telah terjadi, sedang berlaku dan akan berlaku. Special buku tu. Tak ada satu pun yang terlepas daripada Lauh Mahfuz tu yang tak dicatat oleh qalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara hikmah Tuhan menjadikan qalam itu, menyedarkan kita ni, kehidupan ni adalah sebuah cerita. Daripada kita awal kejadian alam sampailah di akhir kejadian alam ni, semua tercatat di Lauh Mahfuz. Menggunakan apa? Menggunakan sebuah pen, qalam. Yang mana qalam itu dibuat daripada nur. Dijadikan Allah Ta'ala akan qalam itu daripada lu'lu'. Lu'lu' tu mana permata. Lu'lu' war marjan. Lu'lu' mutiara. Lu'lu' tu mutiara. Panjangnya 700 tahun. Allah. Pen apa tu? Panjang pen tu 700 tahun. Dan panjang kursi pula sekira-kira tiada mengetahui oleh alamun
Dia mengetahui oleh alam, sekian alam tak tahu. Semua orang tak tahu. Kalau baca alam, kalau baca alim, segala orang alim. Tak tahu. Siapa pun tak tahu. Besar mana kursi Tuhan tu. Pun satu doa tu. Buat apa Tuhan buat kursi? Tuhan nak duduk atas tu ke? Apa hikmah Tuhan buat kursi tu? Hikmah dia untuk mengajar segala raja-raja, segala sultan-sultan, segala pemimpin-pemimpin kebesaran, kerana kursi itu mengisyaratkan kepada singgahsana. Singgahsana, tempat kursi, kursi kebesaran. Bila duduk atas kursi itu kebesaran. Raja kita selamat dinobatkan duduk atas kursi. Maka Allah tak berhajat pada kursi tu, tapi Allah nak ajar kita ni, orang besar-besar ni, sebesar mana kursi yang kau duduk, kursi parlimen yang kau duduk, kursi adun yang kau duduk, atau apa saja kursi yang kau duduk tu dah, tak ada yang boleh menandingi kursi Allah Ta'ala. Tak ada yang boleh lawan kursi Allah, kerajaan Allah tu. Semua tu ada makna tu, makna tersirat, hikmah tersirat, pengajaran untuk kita sebagai manusia. Kerana kursi itu lambang kebesaran, arash tu lambang kebesaran. Seperti mana singgahsana tu lambang kebesaran raja, kursi parlimen tu lambang kuasa. Mana lagi besar, kita ke Allah Ta'ala? Begitu kebesaran ya. Bukan saya untuk panjang dia berapa banyak, panjang dia tak tahu, siapa pun tak tahu. Dan pada satu hadis menyatakan panjang kursi Allah tu hingga sampai kepada tempat didengar padanya suara kolam. Kursi tu punya panjang tu sampai dekat tempat di mana bunyi kolam. Kolam tu bunyi, dia mencatat kolam tulis. Dan menyuruh Allah akan kolam menyurat barang yang ada dan barang yang lagi akan diadakan. Sampai bila ni? Hinggalah hari kiamat. Maknanya kolam ni tak berhenti tulis. Tulis. Selagi ada hayat, selagi ada perkara yang berlaku, dicatat. Itu kerja dia, mencatat apa yang berlaku. Segala yang nak berlaku ni semua telah tersimpan di sana dengan kemas Lauh Mahfuz. Catat semua. Kata setengah ulama, panjang kolam ni 500 tahun. Dia perjalanan 500 tahun kita naik kuda berjalan, tak sampai-sampai ujung pen tu. Ni pen kolam tu 500 tahun tak sampai ujung. ujung. Ya Allah. Mana hebat. Dan lebarnya demikian juga. Dia punya lebar pun 500 tahun perjalanan. Dia siapa nak tulis pakai pen tu? Dan demikian lagi wajib kita i'tikadkan. Yang jadi ni, benda ni tak nampak, kolam tak nampak, Lauh Mahfuz tak nampak, Arash tak nampak, tapi sebut dalam Quran. Kalau tak percaya kafir. Tapi benda tu tulis, mesti yakin walaupun tak nampak. Dan demikian lagi katanya, wajib kita i'tikadkan beberapa malaikat yang mewakil dengan menyurat akan segala amal hamba dan yang menyalin daripada Lauh Mahfuz akan segala mikdar, kadar, takdir segala pekerjaan kepada suhuf mereka itu. Ini satu lagi hikmah dia. Kenapa ada dalam Lauh Mahfuz tu? Ada pula setengah malaikat ni kerja dia mencatat amal manusia dan mencatat apa takdir yang nak berlaku. Maknanya kalau kita bayangkan tu, kalau kita khayalkan kat atas langit ni sibuk ni. Kita ingat pejabat menteri besar dah sibuk dah. Sibuk di sana tu. Kita sibuk kat bawah ni, dia sibuk kat sana. Malaikat-malaikat ni mencatat, bawa turun. 24 jam office
ofis malaikat tu. Ya. Itulah kerajaan langit yang sebenar, bukan kerajaan langit Ayapin tu. Kerajaan langit ada kerajaan tu. Maknanya malaikat ni dia ada dua. Satu mencatat perbuatan apa amal manusia ni, sebab rekod ni nak bawa ke pengadilan besok. Satu lagi mencatat apa yang nak berlaku, takdir yang nak berlaku, rezeki yang akan disampaikan, rezeki kita ni, ajal yang nak dicabut nyawa, semua tu malaikat mengambil dia kat mana? Pejabat mana dia pergi? Lauh Mahfuz. Kat Lauh Mahfuz sibuk malaikat tu, ambil buku catatan. Okey, sekian hari bulan 31 Ogos siapa mati, catat. Malaikat baut catat. Malaikat Mikail pula ambil pula, mana rezeki ni, tahun ni punya rezeki ni, awal Muharram ni siapa, ambil. Pas pula kat orang dia. Cuma benda tu gaib, kita tak nampak. Tapi wajib diyakini. Maka diberikan hafazah, malaikat hafazah, yakni menyalin oleh malaikat itu daripada Lauh Mahfuz akan yang hendak dikerjakan oleh tiap-tiap orang. Salin. Maka diberi kepada malaikat hafazah, maka dikerjakan oleh makhluk atas qadar yang dalam surat itu juga, tiap-tiap hari. Mana malaikat dia dah tahu dah, dia cuma confirm saja. Okey, hari ni Ustaz Sofan mengajar di Masjid Sending. Okey, bas. Ikhlas tak dia mengajar? Hampir ikhlas. Anak murid berapa orang? Tengok perempuan mana, lelaki mana, duduk 1 meter tak? Tulis, catat semua. Tu kerja malaikat tu. Maka dikerjakan oleh makhluk, dan tiada dikerjakan oleh seorang lebih dan tiada kurang pekerjaannya daripada barang yang seperti tercatat di dalam surat itu. Ngam-ngam je. Makan berapa banyak, berapa pinggan, lepas ni jumpa siapa, balik buat apa, siap dah. Malaikat hafazah tu cuma cek, benda dah ada dah, siap. Tak lebih tak kurang, sama persis seperti mana yang tercatat di situ. Untuk kata guru rohani, bila kita, jangan kita sangka bila kita bergerak di sini tak ada kena-mena apa yang bergerak di langit. Skrip apa kita nak cakap ni, apa orang nak cakap, semua dah siap. Semua dah siap. Maka setengah para wali Allah dibukakan rahsia tu, diberikan ilmu ni. Inilah yang berlaku musafir yang perbualan yang berlaku antara Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir. Satu hari ditanya kepada Nabi Musa, "Hei Musa, siapa orang paling alim sekali dalam dunia ni?" "Ini a'lamun nas, aku orang paling alim." Terus datang teguran Allah, "Hei Musa, engkau bukan orang paling alim, ada lagi orang lebih alim daripada engkau." Tapi adakah jawapan Musa itu salah? Betul. Ketika saat Nabi Musa tu ilmu syariat, Musa lah paling alim. Dipertemukanlah dengan Khidir alaihissalam, yang mana Khidir ni pula dikurniakan Allah ilmu hakikat, ilmu tentang kejadian, ilmu yang tak tercapai akal manusia, yakni tentang perbuatan Allah. Disebutlah dalam surah Al-Kahfi, kisah yang sangat panjang. Ringkasnya, berlakulah 3 peristiwa ketika bermusafir antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Apa yang berlaku tuan-tuan? Ditebuknya perahu. Tak kira perahu ditebuknya, orang duduk dalam tu, ditebuknya perahu tu. Pada pandangan mata syariat, salah tu. Apa kau buat ni? Kau tebuk pula dah. Tak tahu apa sebab. Lepas tu dibunuh budak sampai satu tempat. Budak tu baik, tak balik lagi, umur 10 tahun. Datang Nabi Khidir bawa pedang, cantah kepala. Segi syariat salah tu. Apa ni?
Lepas tu jumpa pula rumah dah sengit, ditegakkan pula. Pelik betul panggil Nabi Khidir ni. Akhirnya Musa pun dah tak tahan. Khidir pun kata, nampaknya kau tak boleh ikut aku. Diterangkan kenapa dia buat tetap satu ni. Yang pertama, ditebuk lubang tu sebab ilmu hakikat. Ilmu hakikat ni Allah dah bagi tahu dah daripada Nabi Khidir ni yang penumpang perahu ni akan dirompak oleh lanun pukul 1. Kalau kapal ni perahu ni sampai kat tengah laut, ngam-ngam pukul 1, lanun datang, habis semua ni, kena rompak, kena bunuh. Maka diperintahkanlah kepada Nabi Khidir tebuk lubang tu supaya lambat sampai. Bila tebuk, buang-buang air, tampar, jalan balik. Elok lanun lepas, elok tak elok? Elok tak tebuk lubang tu? Elok. Maka dah tebuk lubang, kalau tak tebuk, siapa tahu? Ini ilmu. Kerana Nabi Musa tu, Nabi Khidir AS dikurniakan ilmu ni, ilmu yang sudah tercatat di Lauh Mahfuz, yang tak dikurniakan kepada Nabi Musa. Lepas tu pergi bunuh budak. La ilaha illallah, budak dibunuh kan salah tu. Pada pandangan syariat, pada pandangan hakikat tak salah. Kerana budak ni bila dia besar besok, dia akan murtadkan mak bapak dia ni. Jadi kafir. Dia dibunuh budak tu. Budak kalau mati kecil masuk syurga. Mak bapak tadi selamat. Tak, ini murtad. Kerja Allah Ta'ala. Yang ketiga, bangunan dah sengit, ditegak pula dah. Rumah orang ditegaknya. Marahlah orang. Rupanya kat rumah tu ada anak yatim, kat bawah rumah tu ada emas. Bila anak yatim ni besar, dia akan jumpa emas tu. Inilah ilmu yang diberikan pada Khidir AS, yang juga dikurniakan pada para wali Allah. Ilmu laduni, ilmu keramat, macam-macam nama dia tu. Ilmu yang membuktikan segala yang nak berlaku ni sudah tercatat di Lauh Mahfuz, diberikan pada malaikat, cek, dan dikurniakan pada hamba-hamba Allah yang Allah nak bagi. Faham tu? Lepas tu dia kata apa lagi? Tu ilmu wali ni, Allah. Dan daripada barang apa kita, dan tidak kurang lebih seperti dalam surat itu, kata Ibnu Abbas, maka apabila habis rezeki seorang, bila malaikat datang cek ni, polan apa ni, tengok tak ada dah, buku rezeki tu dah tak ada dah. Nasi ayam pukul 9.11 pagi, lepas tu tak ada lagi dah, habis. Dan putuslah segala pekerjaannya, dan habislah ajalnya, tempoh dah habis. Datanglah malaikat khazanah menuntut surat yang ada amalnya. Bila semua dah selesai, malaikat khazanah datang tuntut semua amalannya. Pada demikian hari itu, maka berkata mereka itu, tiada kami dapat bagi taulan kamu pada kami suatu. Kami cari-cari dalam rezeki ni bukan kat dunia, rezeki kat langit. Rezeki kita makan hari-hari ni, kata Allah Ta'ala, wa fis sama'i rizqukum, rezeki kita kat langit bukan kat dunia. Jangan salah. Sebab tu bila kita berdoa, kita menadah begini, kena rezeki dari langit. Masa di Singapura, zaman-zaman 40-an, 50-an awal lagi, ada seorang wali Allah. Wali Allah tu namanya Maulana Syekh Gohid Gostan. Gohid Gostan. Apa sebab? Sebab dia pagi-pagi lepas sembahyang subuh, dia akan jalan. Orang kat Singapura tahu dah Syekh Gohid Gostan datang, dia akan buka kedai dia. Lepas tu buka laci. Kalau Maulana Gohid Gostan ni, dia ambil $1 je. Saya $1 lah, satu ringgit tu kan. Maka kedai tu akan untung RM10 gitu. Kalau dia ambil RM10, hari tu dia akan untung RM100. Kalau dia tak ambil apa-apa, tutup kedai lah. Dah tahu lah, punya keramat. Dia tahu dah setiap kedai tu berapa untung. Kenapa nama dia Gohid Gostan? Orang kata sebab dia nampak malaikat. Dia nampak malaikat, dia Gostan. Malaikat dah lalu, dia pun Gohid Gostan. Tu ya. Apa nak cerita tadi ni? Ni
Tiada dapat kami bagi taulan kamu pada kami suatu dah tak ada apa dah, rezeki dah tak ada apa dah. Maka kembalilah ia, maka didapatnya sudah mati. Dia patah-patah balik tengok dah mati dah, rezeki dah tak ada dah. Tak ada rezeki. Dan difaham daripada kata ini bahawasanya adalah malaikat hafazah itu telah diketahuinya barang yang hendak dikerjakan oleh seorang dalam hari itu. Faham dari sini malaikat hafazah ni? Ya. Dia dua, malaikat kiraman katibin dan malaikat hafazah ni. Ya. Dia bekerjasama tu. Seorang mencatat, seorang lagi mengecek. Dia ada dua buku, buku catatan amal, buku apa yang dia nak amal. Allah. Kita duk mengaji sama ni, amalan kita dicatat. Ini malam ni kita belajar apa nak berlaku telah dicatat. Dua. Allahu Akbar. Ya. Dan demikian lagi katanya, wajib kita iktikadkan Lauh Mahfuz. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi lauhan ahadu wajhaihi min yaquti hamra wa wajhu thani min zamradatul khadra qalamuhu nur fihi yukhlaqu wa fihi yurzaqu bihubbi yuhyi wa fihi yumit wa fihi ya'izzu wa fihi tadhillu wa fihi yaf'alu ma yasha' fi kulli yaumin wa lailatin. Bahwasanya bagi Allah Ta'ala itu ada satu lauh mahfuz. Sebelahnya lauh mahfuz tu makna dua papan. Lauh tu papan dua belah buku, papan tulis. Yang satu belah buat pada yakut merah, yang sebelah lain lagi pada zamrud hijau. Warna color dia tu, satu color merah, satu color hijau, terbuka macam ni. Qalamnya pula, pen itu nur, buat pada nur. Adalah tersurat padanya yang hendak diberi rezeki, dan ada padanya menghidupkan. Siapa yang hidup hari ni? Siapa? Berapa orang bayi lahir? Dan tercatat dalam buku tu padanya berapa orang yang mati, mematikan siapa yang akan mati hari ni. Dan ada padanya membesar kemuliaan. Siapa orang besar hari ni? Siapakah yang Allah pilih jadi pembesar-pembesar bumi, pembesar-pembesar akhirat? Siapa? Dan ada padanya tercatat menghinakan. Siapa orang jatuh hari ni? Siapa jatuh? Siapa kalah? Dan padanya apa yang hendak mengerjakan barang yang dikendakinya pada tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam. Subhanallah, special kitab. Siapa yang tahu rahsia ni? Iblis laknatullah. Sebab tu Iblis dan kawan-kawan dia tu selalu cuba mencuri rahsia maklumat tersebut daripada langit, sehingga disambar, dipetir, dihentam oleh malaikat, menghalang, mengawal lauh mahfuz ni. Dia dicuri maklumat tu untuk apa? Maklumat diambil oleh jin-jin kafir ni, syaitan-syaitan ni, dia berikan pada bomo-bomo yang memuja mereka, dia bagi maklumat. Jadi maklumat dalam 10 tu adalah 3-4 yang betul, lebih tu dia tambah ya. Kita percaya hidup. Betul lah dia cakap. Dah percaya lepas tu kena tipu. Itu kerja dia. Apa yang berlaku dalam lauh mahfuz ni? Ia besar kitab tu. Dan demikian lagi wajib kita i'tikadkan. Jadi pendek cerita dia. Lauh mahfuz tu pendek. Jadi satu huruf dalam lauh mahfuz tu sebesar bukit Qaf. Besar. Pen je dah tak nampak ujung. Apa lagi buku tu? Masya Allah. Dan demikian lagi wajib kita i'tikadkan syurga, iaitu negeri nikmat. Cuma sikit saya nak tambah pasal lauh mahfuz. Pernah ditanya, saya baca dalam kitab Al-Ibris karangan Syekh Abdul Aziz Adabar. Bukan karangan dia, karangan anak murid dia. Abdul Aziz Adabar, ulama di Morocco, guru kepada Syekh Ahmad Idris, pendiri tarekat Ahmadiyah tu. Guru dia lagi, atas lagi. Guru dia tu
Menulis tak tahu, membaca tak tahu. Tulis tak tahu, baca tak tahu. Tapi wali Allah besar. Wali Allah besar. Tanya apa soalan semua boleh jawab. Di satu hari dites, ditanya pada dia, apakah maksud ayat-ayat pada permulaan ayat-ayat ataupun huruf-huruf yang tercatat dalam Al-Quran yang tidak manusia faham. Misalnya alif lam mim. Apa makna tu? Kenapa dalam Quran ni ada huruf-huruf yang kita tak faham? Jawapan itu saya tak pernah tengok dalam mana-mana kitab. Biasa kita jumpa dalam tafsir alif lam mim, Allah lebih mengetahui maknanya. Kan? Kalau ada yang hebat sikit, alif tu Allah, lam tu ini, mim tu ini. Tapi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ni, wali Allah ni, dikurniakan satu ilmu yang orang lain tak dikurniakan. Dia kata alif lam mim nun qaf, dia kata itu kod surah yang ada di Lauh Mahfuz. Tahu kod? Maknanya bila macam kod rahsia, bila nak buka surah tu terbuka rahsia surah Qaf, alif lam mim boom, terbuka rahsia surah tu. Oi, subhanallah, ni saya kongsi dengan tuan-tuan lah, sebab tak pernah dengar. Soalan-soalan yang ditanya tu banyak yang pelik-pelik. Kebetulan kita baca pasal Lauh Mahfuz ni, kerana Quran ni pun asal dicatat di Lauh Mahfuz. Dan dalam Quran tu ada huruf-huruf yang kita tak tahu makna. Sampai mati tak tahu makna. Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Qaf, Sin, Qaf, tak tahu makna apa. Qaf. Lauh Mahfuz. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan demikian lagi wajib kita i'tikadkan wujudnya syurga. Syurga ni apa? Syurga ni dalam bahasa Arab jannah. Jannatun ni apa? Jannatun ni taman. Taman, tuan-tuan. Kita kat syurga besok duduk dalam taman. Sebab tu di dunia ni, kalau hari Minggu, kalau kita nak bercuti, kita pergi mana? Pergi rumah ke pergi taman? Pergi taman. Kerana taman ni memang dijadikan manusia ni suka duduk kat taman. Nak kalau petang-petang, siang-siang sejuk, pokok banyak, burung terbang. Dijadikan manusia ni suka duduk begitu. Kerana manusia ni ada roh. Dan roh manusia ni dia tahu macam mana syurga tu. Dia tahu. Kita yang tak tahu. Cuma perasaan kita bila pergi kat taman, seronok, best. Habis Ustaz, kalau kita tak rasa seronok tu, syurga dunia, taman pun dah tak seronok, macam mana nak taman syurga esok? Allah. Sebab tu di zaman Osmaniyah tu, setiap ulama' tu kat belakang rumah dia buat taman. Bukan saja buat tu, supaya nak ingat taman syurga. Dia buat cantik-cantik, mengingatkan ke taman syurga tu. Dia nak balik syurga esok. Dan dia kata apa lagi? Dan wajib tidak syurga tu negeri nikmat yang disediakan bagi segala kekasihnya yang salihin, padanya barang yang tiada pernah dilihat oleh mata, tiada pernah didengar oleh telinga, tiada pernah terlintas oleh hati. Allah. La uzunun la ma'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala qalbun khatarat, tak pernah terlintas di atas 7 petala langit yang di atas di bawah arash. Dijadikan Allah Ta'ala syurga itu dahulu daripada neraka. Dia jadi dulu. Jadi kita baca dalam Quran, surah Al-Kahfi, surah itu, surah ini, banyak cerita tentang isi Quran. Kadang-kadang disebut tentang zillum mamdud, ada naungan, ada pokok-pokok, ada apple, ada itu, ada ini. Tapi kita kena faham nama-nama yang disebut itu walaupun nama itu sama macam nama buah kat dunia, tapi tak sama. Tak sama. Buah-buah syurga itu lain daripada apa yang kita tengok di sini. Mata tak pernah nampak, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terlintas.
duduk di bawah arash, dijadikan Allah syurga itu dahulu pada neraka, maka keduanya dijadikan pada hari Jumaat. Syurga neraka ni hari Jumaat, seperti dijadikan rahmatnya dahulu daripada ghadab, marahnya, maka Allah keduanya maujud sekarang. Syurga neraka dah wujud, maka Allah syurga itu 8. Pertamanya lagi yang afdal, Firdaus, dijadikan daripada emas. Kemudian Jannatul Adnin dijadikan daripada qasab, syurga. Kemudian maka Jannatul Khuld dijadikan daripada marjan. Kemudian Jannatul Naim daripada perak. Jannatul Darussalam daripada yakut yang merah. Jannatul Ma'wa daripada barjat yang hijau. Kemudian Jannatul Jalal daripada lu'lu' yang putih. Jannatul Maqam wal Qara daripada kasturi yang sangat harum. Dan warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada berapa nikmat dan mahligai dan ghilmannya dan bidadarinya. Ghilman tu budak-budak penjaga pelayan. Dan sungainya dan pohon kayunya dan buah-buah kayunya, barang tiada meliputi dengan dia sifat orang yang memperikan, dan tidak dapat menghabiskan dia oleh orang yang mengira-ngirakan dia, seperti firman Allah Ta'ala, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Tidak mengetahui seorang barang yang sembunyikan bagi mereka itu pada sejuk berapa mata hati mereka itu. Jadi dalam syurga ni, dalam kitab Jauhar Mahub disebut nikmat-nikmat syurga tu, antara dia, misalnya kita nak tengok baju, dekat syurga tu ada baju. Baju tu misalnya warna dia kuning, tapi dalam hati kita, kalaulah baju ni hijau sikit, kan cantik, baru detik ni tiba-tiba dia alter sendiri, baju tu tukar warna hijau. Lepas tu kalau kita tengok, ini kalau seluar ni kalau dia besar sikit kan cantik, baru detik ni dia boleh betul sendiri. Itu pakaian syurga, tak ada tukang jahit, boleh pakai terus, boleh pakai baju tu. Masya Allah. Dan diberi dana syurga itu dalam kemuliaan dengan bagai karamah. Maka sentiasa orang dalam syurga itu dalam kemuliaan dengan berbagai karamah, dan diberi nikmat dengan berbagai nikmat, tiada mendengar mereka itu padanya sesuatu yang sia-sia dan yang berdosa, melainkan salamun, salamun, sejahtera daripada Tuhannya. Tak ada benda menyakitkan hati, tak ada benda busuk, tak ada benda terbakar, tak ada. Dan daripada malaikat, dan bagi mereka itu hampir dengan Tuhan, yang mengijalal dengan memandang bagi Allah Ta'ala itu. Sempurna nikmat syurga dipandang dengan mata, dengan tiada dapat meliputi akan dia. Nikmat paling tinggi dalam syurga apa dia? Melihat kepada wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan melihat itu menurut pada amal kita kat dunia ni. Ada yang nampak seminggu sekali, ada yang setahun sekali, ada yang tiap-tiap hari nampak. Bergantung pada sejauh mana kita menjaga amalan kita kat dunia ni. Dan tiada dengan kaifiat dan dengan qadar, tiada seperti memandang makhluk yang baharu. Ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Jadi nampak Allah Ta'ala ni yang layak dengan kebesarannya, tak besar, tak kecil, tak di atas, tak di bawah. Macam mana? Laisa kamitslihi syai'. Cuma panduan yang Nabi kata, dia cantik, Allah ni cantik, tak boleh sebut dengan muka, dengan lidah. Nikmat melihat Allah itu dinamakan ziyadatul husna. Wallahu a'lam. Ada soalan? Menarik. Apakah yang tertulis dalam Lauh Mahfuz itu boleh berubah dalam kehidupan kita? Mula-mula jawapan ya, macam manakah takdir ditulis dalam Lauh Mahfuz? Takdir, kisah dalam Lauh Mahfuz ni, buku cerita hidup kita ni, dia kadang-kadang straight. Ahmad akan jatuh sakit pada 10 hari bulan pukul 4 pagi kerana jatuh motor. Pak, habis. Itu namanya takdir mubram. Mubram. Dia tak ada cerita tu, tak ada lain. Mesti macam tu je. Satu lagi, kadang-kadang kisah hidup kita ni dia macam ni. Ahmad telah lama tidak menziarahi ibunya. Sekiranya dia menziarahi ibunya, umurnya akan dipanjangkan 30 tahun. Sekiranya dia memutuskan tak nak ziarah, hidup dia 3 hari lagi.
Ada A, ada B. Yang mana kita pilih hanya Allah yang tahu. Ada macam tu. Jadi kalau tuan-tuan tanya, ada ke dalam Lauh Mahfuz kita boleh ubah? Jawapan dia, nak ubah macam mana? Ada tak boleh berubah? Dia nak kata boleh berubah, ya, masuk berubah tu sebab dia ada pilihan tu. Kalau kita buat A, kita ziarah, umur kita panjang. Tak ziarah, pendek. Jadi macam tu. Dia ada A, ada B. Jadi patut kita ni, kalau kita pilih A, kita pilih B, memang kita dah nak mati lah. Tapi sebab kita pilih A, berubah takdir kita tu. Tapi yang mana kita pilih ni dah dalam ilmu Allah. Maka takdir dalam ilmu Allah tak boleh berubah. Takdir Lauh Mahfuz ni boleh berubah dengan maksud apabila dia bercabang. Apabila dia bercabang. Satu lagi dalam setengah riwayat kita, betul, tidak boleh menolak takdir itu illa bidu'a, kecuali dengan doa dan silaturahim, menghubungkan silaturahim dan berdoa. Sekarang riwayat lagi, illa bil birri, kecuali dengan berbuat kebaikan. Apa maksud tu? Apa maksud takdir ni boleh berubah? Maksudnya takdir kita itu takdir mu'allaq. Takdir kita itu ditulis dalam Lauh Mahfuz, ada pilihan. Yang itu yang ada. Sebab tu ulama-ulama syur kita, bila 10 Muharram banyak baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, baca doa ini, baca hasbunallahu wa ni'mal wakil 70 kali. Lepas tu baca pula doa, insya-Allah tak mati tahun itu. Apa maksud tu? Kenapa gitu? Kerana ada catatan dalam Lauh Mahfuz seperti itu. Ada. Sekiranya seorang itu beramal seperti ini, ini. Kalau tak, begini. Ada. Tapi bila dia lupa nak baca, matilah dia pada tahun itu. Tu yang orang takut nak baca. Kalau baca, adakah mana dia boleh mengubah takdir? Tak. Maksud dia, dekat Lauh Mahfuz dia ada yang macam tu. Dalilnya mana? Dalil dalam Quran sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, wa yuthbitu ma yasha wa yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit. Allah padam apa yang Allah nak padam, Allah tetapkan apa yang Allah nak tetapkan. Yakni pada takdir kita yang berbentuk mu'allaq, ada pilihan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Apakah kita melihat Allah ni seperti mana Nabi melihat Allah pada Isra' wal Mi'raj? Ya, betul. Seperti mana Allah dilihat oleh Rasulullah, seperti itulah kita akan dapat melihat. Dalilnya mana? Quran menyebut wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada hari kiamat itu bercahaya. Wajah orang yang melihat. Kenapa bercahaya? Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka melihat. Melihat apa tu? Itu ayat yang menyatakan kita melihat Allah, boleh melihat. Ayat yang lain pula, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak dapat, la tudrikul absar, tidak ada siapa pun boleh mendapatkan bagaimanakah sebenar-benarnya zat Allah itu. Bahkan Allah lah yang memperdapatkan segala pandangan mata. Ini macam mana ni? Satu kata boleh lihat, satu kata tak dapat. Maka ulama menyimpulkan dengan satu hadis yang lain, di mana Nabi menjelaskan, kamu akan nampak Allah Tuhan kamu seperti mana kamu melihat bulan pada malam 14. Maknanya bila kita tengok bulan, kita bukan nampak hakikat bulan. Betul tak betul? Kita nampak apa? Cahaya yang dibalikkan bulan. Tapi nak kata tak nampak, nampak. Sebenar-benar bulan kita tak nampak. Maka yang kita lihat pada akhirat besok, bila melihat Allah, sifat yang berdiri di zat. Sifat yang berdiri di zat Allah tu, sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar tu kita nampak. Tapi hakikat zat tak. Macam bulan, nak nampak hakikat bulan? Tak nampak. Yang nampak cahaya yang dibalikkan bulan. Begitu cara Nabi mengajar kita. Macam mana kita nampak Allah itu. Bukan nampak hakikat.
nampak sifat yang berdiri di zatnya yang layak dengan kebesarannya. Macam mana tu Ustaz? Wallahualam. Saya pun tak nampak lagi. Lain soalan ni. Bolehkah manusia dalam lapisan syurga ni dapat melihat Allah? Ayat Quran tadi tu tidak mentakhsiskan, mengkhususkan sesiapa dalam syurga tu yang tak nampak Allah. Yang ada wujuhun yauma idzin nada, semua muka-muka orang ahli syurga bercahaya kerana mereka dapat melihat Allah. Itu yang pasti. Adapun kaum yang mahjubun, yang terhijab tak nampak Allah ni, ialah orang-orang fasik yang masuk neraka, orang kafir terhijab, tidak dapat melihat. Kerana melihat Allah tu nikmat, maka mereka tidak izinkan melihat Allah. Ahli syurga semua dapat, cuma berapa kerap nampak, yang itu berbeza-beza. Bergantung sejauh mana kita menjaga mata kita ni kat dunia ni. Banyak takwa kita, banyaklah kita nampak besok. Kurang takwa, kuranglah dapat lihat. Rugilah. Kerana nikmat dalam syurga tu dua. Satu, nikmat yang dalam syurga tu, bidadari, sungai, itu semua orang dapat sebanyak mana nak ambil lah. Tapi nikmat melihat Allah, nikmat melihat Allah itu tak semua orang dapat setiap hari. Ada yang mula-mula dapat, tu tak bila tak tahu lagi. Rugi lah. Ziyadatul husna. Wallahualam. Ada lagi? Ya, saya. Allah. Bila dia baca ayat kursi tu. Okay. Baik, soalan pertama tadi apa tadi? Apa beza takdir yang ada di Lauh Mahfuz dengan apa yang tercatat pada azali? Itu soalan ni. Apa takdir pada azali? Apa beza dia? Mula-mula kena faham, takdir ada empat pembahagian. Takdir dalam ilmu Allah. Takdir dalam ilmu Allah ni yang kita kata ketentuan pada azali. Dalam ilmu Tuhan, yang Tuhan saja tahu. Yang yang mana kita pilih, apa yang berlaku. Kan Lauh Mahfuz ada dua ni, ada yang bercabang kan. Pilih A macam ni, pilih B macam ni. Tapi yang mana kita pilih tu sudah tentu pada azali. Maknanya azali tu maknanya, azali tu maknanya before time. Azali maknanya sedia kala. Maka yang sedia kala ni mana dia? Dalam ilmu Allah. Bukannya kat Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tu apa yang Allah nak catatkan, Allah suruh catat. Takdir yang Allah suruh catat. Tapi tak semua, tak komplit. Tak komplit macam mana? Ada yang macam mu'allaq tadi, yang mana kita pilih itu kita tak tahu. Malaikat pun tak tahu. Yang tahu Allah. Takdir pada azali. Jadi apa yang takdir pada azali itu memanglah ada dalam Lauh Mahfuz, tapi tak semua yang Lauh Mahfuz tu tercatat. Misalnya yang tadi pilihan A atau B, itu takdir pada azali. Apa yang kita pilih, apa yang nak jadi. Kita pilih ziarah ke tak pilih ziarah, takdir pada azali. Tersilap ke, termati ke, tereksiden ke, takdir pada azali. Macam tu. Itu yang pertama. Soalan yang kedua tadi, apa tadi? Takdir ada empat. Satu di Lauh Mahfuz, satu di dalam ilmu Allah. Yang tu tak berubah, takdir pada azali. Yang kedua, takdir di dalam Lauh Mahfuz. Ilmu Allah, kedua Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tadi yang berubah ni. Berubah dengan makna Allah boleh tetap apa yang dia ditulis, Allah boleh padam pula lah. Tak jadi yang A, buh yang B. Itu yang Lauh Mahfuz. Ilmu Nabi sehebat mana pun sampai Lauh Mahfuz je. Yang dalam ilmu Allah tu rahsia Allah.
Yang ketiga, takdir dalam rahim ibu. Takdir yang dalam rahim ibu. Ada beberapa masalah takdir, berapa lama dia nak hidup, ya, jodohnya, pertemuannya, beberapa perkara, rezekinya. Yang 4 perkara ni dicatat semula di dalam rahim ibu, digantung pada bayi tu, tapi tak nampak lah. Malaikat nampak sebelum dia keluar, sebelum dia lahir, dalam rahim tu. Takdir dalam rahim ibu. Adakah budak ni lahir, tak lahir, dalam rahim ibu. Yang keempat, takdir yang berlaku sehari-hari. Hari-hari lah ni takdir kita, belajar pukul apa, siapa soal, siapa jawab, pukul apa sampai isyak. Takdir yang berlaku hari-hari. Daripada nombor 2, 3, 4 ni, Lauh Mahfuz, rahim ibu, hari-hari, yang ini boleh berubah. Boleh berubah mengikut apa yang ditentukan dalam ilmu Allah. Kita 3 dia. Yang first kali tu, itu yang ketentuan pada azali. Tak ada siapa boleh ubah, tak ada siapa tahu. Habis. Yang kedua soalan tadi, apa tadi? Satu orang beramal ayatul kursi, dengan amalan dia tu dia boleh masuk syurga. Adakah ini bermaksud orang yang tak pernah semayang, tak pernah apa ni, dia beramal ni, dia terus masuk? Itu merayakkan. Lepas soalan yang ditanya ni sebenarnya mirip orang tanya masalah hadis man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Lagi hebat, tak payah baca ayat kursi. Nak mati besok, sebelum dia mati dia sempat sebut la ilaha illallah, masuk syurga. Habis macam mana ustaz kalau dia ni buat salah kat orang, dia menganiaya orang, dia masuk syurga juga ke? Ni hadis kata siapa akhir sekali sebelum dia mati dia sempat sebut la ilaha illallah, masuk syurga. Tu macam mana tu? Macam mana? Lagi special. Ini tadi baca ayat kursi hari-hari, ni la ilaha illallah je ujungnya. Ya, dan banyak lagi hadis yang seperti ini. Ya, barang siapa beramal macam ni terus masuk syurga. Siapa terus masuk syurga, hapus dosa, mati syahid. Begini, macam mana kita nak jawab tu? Maka dia jawab, bila kita jumpa hadis ataupun ayat Quran yang seperti ini, hadis dan ayat itu terbahagi 2. Ya. Satu berbentuk targhib. Targhib maknanya menggemarkan, menyeronokkan kita supaya kita buat benda ni. Satu lagi bentuk tarhib, menakutkan supaya kita tinggalkan maksiat. Jadi hadis yang macam tadi tu, tentang siapa baca ayat kursi sekian-sekian dapat ini terus surga, itu berbentuk targhib. Artinya nak menggemarkan dan menggalakkan kita ni beramal dengan amalan tu. Mudah-mudahan kalau ada rezeki, dengan sebab kebesaran surah ayat kursi itu sendiri, fadilat kebesaran fadilat yang berikan pada ayat kursi, masuk syurga. Serupa juga macam kebesaran ayat hadis yang kata siapa akhir sekali sebelum mati sebut la ilaha illallah, masuk syurga. Tiba-tiba dia ni tak pernah beramal, tiba-tiba akhir sebut la ilaha illallah, dapat tak fadilat tu? Dapat. Kerana kelebihan fadilat kebesaran la ilaha, bukan kebesaran dia, bukan sebab dia beramal, tak, sebab kebesaran la ilaha illallah tu. Allah nak buktikan kebesarannya. Hebat tak hebat la ilaha illallah ni? Orang yang banyak dosa pun boleh masuk syurga kan sebab la ilaha illallah. Kebesaran la ilaha illallah itu. Bukan orang tu. Sama juga orang kata siapa mati hari Jumaat lepas siksa kubur. Senang ustaz, saya dah aim dah, saya mati hari Jumaat. Hari Jumaat saya lepas siksa kubur. Sekarang saya gasak lah. Siapa tahu kita mati hari Jumaat tak mati hari Jumaat? Jadi hadis itu menceritakan kelebihan hari Jumaat tu, besarnya hari Jumaat ni, sampai orang yang maksiat macam mana pun bila mati hari Jumaat excuse daripada siksa kubur. Siksa neraka, siksa neraka jalan, kubur je. Semua hadis-hadis yang seperti ini adalah untuk menggalakkan kita beramal.
dan untuk menceritakan kebesaran Allah, kerana keampunan dan kebesaran Allah tu melebihi pada kemurkaan dia. Tujuan dia apa? Timbul rojak, timbul harap. Oh, seteruk mana pun aku hidup dalam dunia ni, kalau aku beramal sikit je lagi ni, entah-entah ada peluang masuk syurga kalau ada rahmat Tuhan dengan sebab amalan tadi tu. Tapi tidak bolehlah pula kita ni ambil hadis targhib ni, kita pegang tu, baca kursi ni, masuk syurga, jadi sekarang ni aku belasah buat maksiat cukup, janji aku beramal ni sebab Tuhan dah janji ni. Salah faham hadis. Kalau nak bagi senang faham lagi macam ni lah. Ada satu kisah, masyhur kisah ni, tentang seorang perempuan pelacur, punya bertonton pelacur. Lepas tu dia berjalan di padang pasir, terjumpa telaga, nak minum air, tiba-tiba datang anjing. Air satu kasut dia sikit, air dalam telaga tu tak banyak. Dia pun kesian kat anjing tu, dia bagilah anjing tu minum. Dia bukan sebab dia beramal tu, kebesaran Allah memandang amal ini, perempuan pelacur ni masuk syurga. Lepas tu bolehlah kita pun dakwah, hai pelacur-pelacur sekian, marilah kita sama-sama bagi minum anjing. Lepas tu pergilah melacur balik, tak masalah. Kau dah bagi minum, kau confirm. Tak boleh. Ini cerita, bukan hukum, ini fadilat. Faham Hadis tentang fadilat tak boleh jadi hukum. Hadis tentang fadilat tak boleh jadi hukum. Ada hadis cerita hukum, ada hadis cerita fadilat. Fadilat makna menggemarkan, menyeronokkan, menggalakkan, bukan hukum. Tak boleh buat hukum tau. Hukum, siapa bagi minum ni masuk syurga. Siapa baca ni, ini hukum. Ada beza hukum dengan fadilat. Jadi bila kita baca, kita ni ayat ni, hadis ni fadilat ke hukum? Tengok, timbang dulu. Fadilat. Maknanya fadilat ni, kalau kita ni ada rezeki, dapat. Kalau Allah nak bagi, dapat. Yakin kalau Allah bagi, dapat. Tapi tak boleh jadi hukum. Nak pegang tu je, jangan kita tinggal, tak boleh. Itulah jawapan dia. Jadi kena beza antara fadilat dengan hukum. Maka kisah ataupun cerita ataupun hadis yang dia baca tadi tentang fadilat ayat kursi itu betul, tak salah, tapi itu fadilat, bukan hukum. Serupa macam orang kata, siapa mengerjakan haji maka diampunkan semua dosa dia. Ada setengah orang salah faham. Tok Arab setengah tu, dia kata tengok ni, tengok kalau buat haji semua dosa ampun. Lepas tu dia pun pergi main sana main sini, joget sana, sampai pada haji dia pun cukur kepala, haji, dosa sudah gugur, ana sudah bebas. Tahun depan buat maksiat balik. Itu salah faham. Ini tentang fadilat haji, bukan hukum. Nampak beza antara hukum dan fadilat? Ada beza. Macam orang kata, kalau kita mati, kita boleh buat fidyah puasa, kita boleh buat fidyah semayang. Lepas tu ada orang pun, senanglah ustaz, saya book ustaz, ni duit saya pergi siap-siap dah, saya mati besok ustaz tolong bayar, sebab saya dah tak nak semayang dah ni. Maknanya fadilat menolong si mati dijadikan hukum. Fadilat menolong si mati, sedekah pada si mati, supaya mudah-mudahan Allah terima, terlepas seksa dia sebab dia tak semayang, sebab tak puasa, sudah diambil menjadi hukum. Salah. Masuk hukum ni, diambil cerita tu, diambil fadilat ni, dihukumkan diri dia. Aku tak nak semayang sekarang ni, kerana boleh buat bayar fidyah. Salah. Ini adalah fadilat, bukan hukum. Supaya cerita tadi tu. Wallahu'alam. Ada lagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ri'ni qulubana wasta'min asrarana wa syghal bi'atibarika walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.